Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas ya, boleh tolong maklumkan kepada saya tunggu komen. Ya. Saya tunggu komen. Minta tolonglah ya. Jika audio jelas, boleh tolong tulis jelas di ruang komen ya. So, share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya ya, Regi JC Rita Udin. Dan bagi mereka yang tahu link Telegram saya, minta bantu kongsikan di ruang komen. Dan juga bagi mereka yang ingin membantulah perjuangan saya ni, boleh sahaja ke atas page Regi JC Rita Udin ini dan boleh klik butang subscribe. Dan dia hanya melibatkan jumlah RM3.9 sebulan ya, RM3.9 sebulan. Jadi bagi mereka yang hendak sokong perjuangan saya ni, boleh tekan butang subscribe. Bayaran dia RM3.9 sebulan sahaja. Okey, dia di atas page. Baik, now pilihan raya Amerika Syarikat ni, apakah relevannya dari sudut pengajaran kepada Malaysia? Now, ini saya cerita kedua-dua belah ya, PH maupun barisan maupun perikatan, semua ya, apa yang kita boleh belajar ya. So because I'm not interested to say perikatan ambil perhatian atau PH ambil perhatian, I'm not interested in that anymore. So kita semua, apa yang kita boleh belajar, sebab negara berbeza, sistem berbeza ya, tetapi ada satu perkara yang boleh diterbitkan daripada pemilihan Presiden Amerika Syarikat. Now, saya adalah orang pertama, sebab saya menulis juga ya dalam untuk komen ya, politik Amerika ya, orang pertama yang mendakwa apa yang telah berlaku pada pilihan raya Amerika Syarikat, yang masih kiraan undi dia belum tamat sepenuhnya walaupun Trump sudah diisytiharkan menang. Tetapi apa yang telah berlaku adalah tsunami kuasa ketiga. So saya akan jelaskan. Dan beberapa jam selepas saya berkata demikian, ada juga pihak-pihak lain yang sudah mula gunakan tsunami, tapi mereka tak guna kuasa ketiga lah. They use tsunami rakyat. So ini adalah tsunami rakyat kuasa ketiga. Okey, sekarang ni di Amerika Syarikat, okey, dan kemudian kita akan lihat relevannya kepada politik kita. Di Amerika Syarikat, rakyatnya terbelah di antara puak konservatif, iaitu Republican. Sejak 20 tahun ni Republican ni konservatif, dan puak liberal iaitu Demokrat. Okey, puak liberal atau Demokrat ni semenjak 4-5 tahun lepas dia menjadi liberal lampau. Okey, puak konservatif yang merupakan Republican, dia bukannya konservatif lampau, tetapi dia menekankan aspek keagamaan kalau mereka Kristian, dan lebih kepada itu, keagamaan kurang, tapi lebih daripada itu ialah kekeluargaan, benda-benda yang luar tabi'i mereka tolak, seperti LGBT. Walaupun mereka bukannya, undang-undang mereka banyak tempat tu LGBT dibenarkan, tetapi mereka bukannya mengagung-agungkan LGBT dalam perbualan harian ataupun dasar dan sebagainya. Okay, so bukan konservatif lampau, tetapi menekankan nilai-nilai konservatif pada tahap sederhana. Okay, so itu perpisahan rakyat. Now, perpisahan ini di Amerika untuk sekian lama, dia lebih kurang pada betul-betul terbahagi dua. So 50% sini dan 50% sana. Okey, lebih kurang 45 hingga 48% sini dan 45 hingga 48% sana, lebih tepat ya. So maknanya ada jalur yang nipis yang melibatkan
dalam setiap negeri secara purata, ada jalur nipis lebih kurang 4 hingga 5% rakyatnya sahaja yang duduk atas pagar. Dan kebanyakan rakyatnya yang duduk atas pagar tertumpu dalam 7 hingga 8 negeri. Okey. So, daripada 7 hingga 8 negeri, 5 negeri ini biasanya 5 atau 6 negeri ini biasanya dipanggil swing states. Maknanya dia akan menentukan pilihan raya. Sebab atas pagar menjadi tumpuan kedua-dua pihak, ya. So sebab itu dalam pilihan raya termasuk pilihan raya yang memenangkan Trump pada 2016, kemudian pilihan raya yang memenangkan Joe Biden pada 2020, ya, majoriti yang diperolehi masing-masing dia bukannya besar sangat. Okay, so awak perlu faham di Amerika untuk menang dia perlu electoral votes. Electoral votes ini, untuk saya jelaskan electoral votes ini agak rumit, so saya jelaskan secara ringkas, ya. Rakyat keluar mengundi dan di setiap negeri siapa yang dapat undi majoriti daripada berjuta rakyat dalam satu-satu negeri yang mengundi ini, sebab setiap negeri ini ada puluhan juta orang, ya. Sebab seluruh Amerika ni ada hampir 350 juta penduduk. So setiap negeri ada juta-juta, puluhan juta orang. Setiap negeri, siapa yang dapat majoriti, dia akan pegang electoral votes negeri itu. So electoral votes bagi negeri-negeri atau undian elektoral berbeza. Contohnya ada satu negeri ada 10 electoral votes, ada satu negeri ada 15 electoral votes, ya. So contohnya di Pennsylvania, Trump telah menang, majoriti telah pilih Trump. Jadi bila majoriti, contohnya daripada 50, contoh sajalah, daripada 50 juta penduduk Pennsylvania, katakan 28 juta undi Trump, maknanya majoriti. So Trump akan pegang electoral votes dari Pennsylvania berjumlah 19 undi. Kemudian semua electoral votes dari semua negeri ini dikumpulkan, ya. Jumlahnya adalah berapa? 540 electoral votes. Jadi sesiapa yang dapat 270 electoral votes ke atas, maknanya 271 electoral vote, dialah jadi presiden. So selalunya dalam pilihan raya presiden akan menang mungkin 270 lebih sahaja electoral votes atau 280 lebih sahaja electoral vote, bukan majoriti yang besar, ya. Sebab di negara Amerika dia julat 45 hingga 47% berada dengan Demokrat dan 45 hingga 47% berada dengan Republican. Hanya yang duduk atas pagar tu dalam julat 4 hingga 5% penduduk sahaja. So sebab itu kemenangan selalu tipis. Tetapi kali ini, setakat ini, Trump sudah memenangi 295 electoral votes. Ini besar. Dan dijangka dia akan menang antara 310 hingga 313 electoral votes. Maknanya dia menang besar. Maknanya telah berlaku tsunami rakyat di Amerika. Bukan hanya, ya, kumpulan kecil 4 hingga 5% penduduk yang duduk di tengah, majoritinya telah beralih sokong Trump. Penyokong-penyokong tradisi Parti Demokrat juga sebahagian besarnya telah beralih sokong Trump, dan semua negeri-negeri yang dikenali sebagai swing states, dan kali ini memang banyak negeri swing states, I think 7 or 8 battleground states telah dipegang oleh Trump. So Kamala Harris kena teruk, dan ini kali pertama, ya, presiden dia menang majority electoral vote, dia menang atau dijangka menang popular vote. Kemudian Senat, dia Senat sana bukan sama macam Senat sini, ya. Senat sana pun dia ada kuasa, senator-senatornya ada kuasa untuk membuat undang-undang, ya, bukan macam sini. Okey, Senat pun Republican bawah Trump pegang, dan the lower house seperti Dewan Rakyat lah juga dijangka Republican di bawah Trump pegang. So ini adalah what they call in English a clean sweep, ya. So ini kali pertama perkara sebegini terjadi dalam 20 tahun.
kali terakhir ianya terjadi adalah di bawah kemenangan Presiden Bush 20 tahun yang lepas, yang juga merupakan Republican. Maknanya kalau Demokrat ni kita anggap biru dan Republican anggap merah, negara Amerika ni dia terbahagi ada hampir separuh biru, hampir separuh merah. Kini kalau awak lihat peta Amerika, dia dah berubah jadi merah atau negara konservatif. Jadi bagaimana Trump berjaya berbuat demikian? Okey. Now, apa yang sebenarnya ramai tak sedar, sebab kalau awak lihat Trump bertanding di bawah tiket Republican, mungkin orang akan kata, Regi, macam mana kau kata ini tsunami kuasa ketiga? Sebab tak ada pun parti yang ketiga yang menang. Dalam Amerika, mereka tak fokus kepada parti. Sebab pilihan raya presiden, Trump cuma pilih, okey, saya nak Republican ke saya nak Demokrat, tetapi akhirnya pemilihan tidak bersandar kepada parti kerana orang boleh pilih terus presiden. Di sini kita tak pilih terus Perdana Menteri. Kita pilih hanya ahli Dewan Rakyat dan ianya lazimnya didorong oleh parti. Rakyat di sini dia lebih selesa pilih undi orang yang berkait dengan parti. Calon bebas kadang-kadang menang tapi susah. Tapi di Amerika, okey, so Trump dia hanya pilihlah, okey, saya nak jadi calon Republican. Mengapa dia pilih Republican sedangkan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat dia bukannya Trump tak perlu pun terlibat dengan mana-mana parti. Betul. Tetapi untuk menjadi presiden yang efektif, dia juga kena bantu parti dia supaya ramai menang dalam Senat dan ramai menang dalam House of Representatives atau macam Dewan Rakyat mereka, supaya bila dia berkait dengan parti dan kemudian dia bantu ramai calon dalam parti itu untuk pegang Senat dan pegang Dewan Rakyat mereka, maka mudah bagi dia untuk menjalankan kerja. Okey, tetapi pokoknya orang pilih sebab Trump. So Regi, mana parti kuasa ketiga? Tanpa kali ini pilihan raya ni ada sesuatu menarik yang telah dilakukan oleh Trump. Dia telah menarik, walaupun benda ini tidak diakui, tapi dia telah menarik seorang ikon dari Parti Demokrat yang masih sehingga hari ini bergelar ahli Parti Demokrat, iaitu daripada keluarga Kennedy, ya, Robert Kennedy Jr. atau mereka panggil dia dengan nama gelaran Bobby Kennedy, yang merupakan Demokrat tegar. Keluarga Kennedy ni, awak masih ingat bekas Presiden Amerika Syarikat yang terbunuh, John F. Kennedy, ini daripada keluarga Kennedy, ya. So keluarga Kennedy ni Demokrat tegar, tapi Trump berjaya menarik Robert Kennedy masuk ke dalam kempen dia. Robert Kennedy pun bertanding untuk presiden, tetapi dia telah gugurkan hasrat dia untuk bertanding presiden dan telah menyokong Trump dan telah berkempen bersama Trump. Dan dia tidak keluar daripada parti dia. Sama macam hari itu saya syorkan parti kuasa ketiga. Lama sebelum pilihan raya ni saya syorkan parti kuasa ketiga. Apa yang saya beritahu ialah orang bertanding di bawah tiket parti kuasa ketiga tak payah jadi ahli parti kuasa ketiga, tak payah keluar daripada parti masing-masing. So itu telah dilakukan oleh Robert Kennedy. Lagi seorang ikon daripada Parti Demokrat ialah Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard ini seorang wanita. Dia adalah ikon terkenal dalam Parti Demokrat dan merupakan senator. Dia telah isytihar sokong Trump dan tidak lama sebelum, beberapa hari sebelum pemilihan presiden, dia telah isytiharkan keluar dari Parti Demokrat dan masuk Parti Republican. Kemudian untuk golongan teknokrat, Trump telah menarik Elon Musk yang merupakan orang yang paling berpengaruh di arena media sosial. So ada Elon Musk, ada Tulsi Gabbard yang merupakan dari Demokrat, ada Kennedy, keluarga Kennedy ni orang dengar, orang hormat, ya. Dia telah menyokong calon Republican ini. Kalau dulu orang takkan mimpi benda ni berlaku. Dan seterusnya ada ikon-ikon lain, kalau saya sebut mungkin anda tak kenal, yang juga mendampingi Trump, termasuk influencer terkenal
iaitu Joe Rogan. Joe Rogan, kalau awak tidak tahu, dia adalah podcaster ulung dan terbesar di Amerika Syarikat, dan dia banyak pengaruh dia. Kalau dia kata sokong Trump, memang bergegar satu Amerika menyokong Trump. So dia telah tarik influencer Joe Rogan dan macam-macam lagi, ya. So walaupun dia tidak tubuhkan parti baru, tetapi kerjasama ini telah menjadi gabungan koalisi kuasa ketiga. Dan ini telah mengujar rakyat, menyebabkan jalur penduduk atas pagar seolah-olah menjadi lebar dan berpihak kepada Trump. Dan atas dasar itu, Trump telah menang besar. Maknanya di Amerika Syarikat telah berlaku tsunami kuasa ketiga. So bagaimana tsunami kuasa ketiga itu terjadi? Kerana kemarahan rakyat terhadap pentadbiran-pentadbiran sebelumnya. Khususnya pentadbiran Joe Biden dan Demokrat yang kini masih presiden. Sebab Trump dah menang pilihan raya, tapi dia hanya akan angkat sumpah sebagai presiden Januari tahun depan. Tak silap saya 20 hari bulan atau 21 hari bulan. Ya. So sekarang dia dikenali sebagai presiden elect. Ya. So Trump telah mencetuskan gelombang kuasa ketiga terbesar, ya, dalam sejarah dunia. Okey. Dengan berkempen seperti biasa, cuma strateginya ialah saya akan didampingi oleh wajah-wajah yang lain daripada yang lain. Elon Musk tak ada pengalaman politik, ya, langsung tak ada. Kennedy pula, dia adalah ikon heavyweight yang ada sejarah lama dengan Amerika Syarikat. Dia dari Demokrat. Tulsi Gabbard, dia adalah ikon kepada satu kumpulan minoriti. Ada link dengan Samoan, if I'm not mistaken, I'm not sure. Heritage, is it Samoan related? But dia juga membawa suara golongan minoriti. Ya. Kemudian of course there are others like Ben Carson and so on and so forth, and a lot of icons that rallied behind Trump. Ya. So ini menjadikannya kuasa ketiga, dan mesej tersirat ya kepada rakyat oleh Trump bahawa I don't care who you are, asalkan kita kerjasama demi rakyat. Ya. Dan janji-janji Trump, dan Trump ini kalau dia berjanji dalam pilihan raya presiden pertama masa dia jadi presiden dulu, dia akan buat, dan dia buat cepat. So janji dia, saya akan perkasakan sempadan dan tidak membenarkan kalau orang duduk tanpa dengan tidak sah. Kalau nak duduk boleh, tapi kena sah. Ya, saya akan perkasakan sempadan, dan kemudian saya akan kurangkan harga minyak. Now, Trump dulu 2016 dia berjanji untuk kurangkan harga minyak, dan sebaik dia masuk, dia berjaya turunkan harga minyak mendadak ya. Dan cara dia akan lakukan ialah dengan meningkatkan pengeluaran minyak tempatan di negara itu, dan cara-cara lain yang dia dengan mengurangkan, ya, birokrasi, dan disalurkan dana itu untuk pengurangan harga minyak antara lain. Ya, dia telah berjaya melakukannya dulu dan orang percaya. Okey. So dia mencetuskan gelombang kuasa ketiga. Kemarahan rakyat terhadap pentadbiran terdahulu yang mengekang kebebasan bersuara. Now, kalau awak lihat di Amerika, memang kebebasan bersuara lebih hebat dari kita. Kita sekarang ni amat teruk, ya, lebih hebat dari kita. Orang boleh bercakap, orang boleh kritik, and that should be the way. Ya, awak boleh, you can even make fun. Awak boleh persenda, pelekeh pemimpin, asalkan bukannya dengan cara yang boleh menggugat keharmonian. Ya, awak boleh. Ya, it's open to debate. Awak menyuarakan pendapat, ya,
awak luahkan ni, boleh. Tetapi secara halus, ya, macam berlaku di sinilah, shadow ban lah, macam-macam lah. Jadi orang lama frust, ya. Saya tahu, saya dah ikut perkembangan Amerika Syarikat ni dengan teliti sejak 2012, ya. Teliti. Saya akan cerita sebentar macam mana saya ikuti perkembangan di Amerika Syarikat dan sebab saya minat perkembangan di situ. Okey. So, orang frust, ya, orang marah dan orang dah lama buat keputusan bahawa bila sampai pilihan raya mereka akan mereka tak mau tahu, ya, yang atas pagar ni, mereka tak mau tahu kempen dia orang janji apa. Mereka dah buat keputusan mereka akan pilih jika ada calon yang memberi lain daripada yang lain, maknanya calon ketiga, bukan kuasa ketiga tapi calon ketiga. So itu orang dah decide, ya, people had decided. Now, keunikan Trump ialah dia dapat tangkap benda ni. So dia tahu orang cari alternatif dan orang akan pergi kepada alternatif. Jadi kalau Trump tak bertanding, Robert Kennedy akan menang. Okey. So Trump bertanding walaupun atas tiket Republican, tetapi dia telah menarik orang-orang yang telah menetralkan image dia, menjadikan gabungan itu sebagai kuasa ketiga sebab dia tahu orang akan pilih kuasa ketiga. People had decided a long time ago. I'm angry with the government. The government has failed. Dan kalau ada kuasa ketiga dan mereka bersatu, tidak ada konflik, itulah pilihan kami. Ya, so orang marah dengan harga minyak yang melambung, especially itu. Dan kalau awak lihat di Amerika, satu perkara yang menjadi titik perbualan bila Trump pergi sana sini adalah harga minyak yang mendadak, ya. Dan di situ juga Trump telah berjanji akan turun dan mereka percaya. Kalau awak dengar respon rakyat, mereka percaya sebab dulu dia dah buat. Dia cakap dia buat. Dan juga sempadan, ya, dan kebebasan bersuara, ya, dikekang dan sebagainya. So rakyat dah make up their mind. Mereka tak merujuk sangat kepada mainstream media. Mainstream media cakap apa, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi apa yang kita boleh pelajari di sini? Seperti yang saya beritahu selama ni lah. Saya bukan tujukan kepada perikatan, saya bukan tujukan kepada pakatan, saya tujukan kepada semua. Jika wujud satu parti kuasa ketiga di negara ini pada pilihan raya umum ke-16 dan parti itu diwakili, ditadbir oleh orang-orang yang teknokrat dan sebagainya, orang-orang yang ada status, tetapi dengan syarat perlembagaan parti dipinda supaya orang-orang ini tidak boleh bertanding bagi Dewan Rakyat. Hanya mereka boleh dipilih menjadi senator dan duduk Dewan Negara, kemudian baru boleh jadi menteri. So orang-orang yang menjadi ahli parti kuasa ketiga tak boleh jadi Perdana Menteri. Kemudian bila parlimen bubar, cari sekurang-kurangnya 50 heavyweight daripada pelbagai parti, DAP, PKR, UMNO, Amanah, APAS dan sebagainya yang berkaliber, tapi ada nama sekurang-kurangnya 50 MP, bakal MP, Hishamuddin dan sebagainya. Semua mereka tak payah keluar parti masing-masing, tapi bertanding di bawah tiket parti kuasa ketiga. Jadi parti kuasa ketiga akan tapis. Kalau mereka rasa orang ni kontroversi, mereka tolak. Ya. So, kalau contohnya Zahid tak puas hati Hishamuddin bertanding di bawah parti kuasa ketiga, Zahid nak pecat lah. Hishamuddin tetap bertanding di bawah parti kuasa ketiga. Okey. Kemudian cari lagi 100 lagi calon yang tak perlu heavyweight sangat untuk menjadikan jumlahnya 150 calon. Kemudian semua bertanding di bawah tiket parti kuasa ketiga, tak payah jadi ahli. Saya beri jaminan, ya. Saya berani beri jaminan, tapi kalau sebab keyakinan saya 99%, ya. Sekurang-kurangnya 50% daripada 150 calon ini akan menang.
pilihan raya. 40 sekurang-kurangnya 40% Melayu atau 40 hingga 45% Melayu akan bersama parti kuasa ketiga, dan sekurang-kurangnya 30% Cina akan sokong parti kuasa ketiga, khususnya Cina atas pagar yang kini sudah jumlahnya sudah besar. Okey. Dan parti kuasa ketiga lah yang akan tentukan siapa jadi, macam mana kerajaan tertubuh. Kemudian MP yang menang ni akan tentukan siapa calon Perdana Menteri mereka. Saya percaya banyak parti, walaupun marah orang mereka bertanding di bawah tiket parti kuasa ketiga, mereka tidak akan pecat ramai MP, ramai calon-calon yang bertanding di bawah parti kuasa ketiga dari UMNO, DAP tidak akan dipecat, kerana parti-parti ini akan tunggu dan lihat. Kerana jika parti kuasa ketiga benar-benar jadi kingmaker, dan kemudian parti-parti telah pecat ahli-ahli mereka yang bertanding di bawah parti kuasa ketiga, maknanya awak sudah bakar jambatan antara anda dengan ahli-ahli anda yang menang di bawah parti kuasa ketiga, maka sukar bagi anda terlibat bersama dalam pembentukan kerajaan atau percaturan ke arah pembentukan kerajaan. Now, jika perkara ini dilakukan, akan berlaku tsunami. Jika perkara ini tidak dilakukan, tetap akan berlaku tsunami rakyat jika lebih 50% Cina tak keluar mengundi. Sekarang ni dia di tahap 50%. Kalau let's say PRU 16, 70% Cina tak keluar mengundi, memang naik. Perikatan akan menang besar. Kalau 50% Cina tak keluar mengundi, perikatan tak akan jadi kerajaan. Ya, so ianya bergantung kepada boikot Cina pada PRU 16 jika tidak ditubuhkan parti kuasa ketiga. Sebabnya perikatan sudah tidak relevan dari sudut strategi. Dia cuma boleh kekalkan kedudukannya, dia tidak boleh mara ke hadapan. Dia setakat yang saya lihat, setakat ni dia tidak ada kemampuan untuk tarik pengundi Cina. Tetapi jika mana-mana pihak, contohnya Anwar Kerah seorang, okey, awak pergi tubuhkan parti kuasa ketiga, kita ikut cadangan regi, atau Tun Mahathir Kerah orang ni, okey, kau senyap-senyap kau pergi buat, tak kira siapa, I don't care. Tapi bila parti itu wujud dan benda ni dilakukan, parti itu akan menentukan struktur kerajaan selepas PRU 16, dan tidak ada pemimpin dari mana-mana parti yang dapat berbuat apa-apa. Dan MP, sebab rakyat tahu akhirnya MP yang dipilih itu benar-benar akan bekerja untuk rakyat. Kerana apa? Contohnya parti kuasa ketiga arah seorang MP, kau buat macam ni, kau buat macam tu. MP tu tak mau ikut. Tak apa, sebab dia bukan ahli pun parti kuasa ketiga. Parti kuasa ketiga nak gugurkan keahlian, tak timbul soal nak gugurkan pun keahlian dia, sebab memang dia bukan ahli parti kuasa ketiga. Kemudian parti asal dia, contohnya Hishamuddin bertanding di bawah parti kuasa ketiga dan menang. Kemudian UMNO suruh Hishamuddin, okey, sebagai MP kau kena buat macam ni. Hishamuddin tak mau buat. UMNO kata, betul ke awak tak nak buat? Okey, kita gugur keahlian awak. Tak apa, sebab Hishamuddin bukan menang di bawah tiket UMNO, dia menang di bawah tiket parti kuasa ketiga. Jadi MP akan menjadi wakil rakyat dalam erti kata sebenar, dan tidak terkongkong dengan apa jua syarat ke, tak perlu aku janji ke, tak perlu apa-apa, tapi sokongan rakyat akan datang ke situ. Ini sebenarnya telah berlaku di Amerika Syarikat. Saya pun terkejut, saya tak jangka. Saya ingat Trump akan menang, tapi tipis. Saya tak jangka berlaku fenomena tsunami kuasa ketiga. Dan sudah ada dua pihak dari sana yang telah bersetuju dengan saya, tapi saya pakai nama samaran lah. Sudah ada dua pihak. Namun bukannya dikatakan parti kuasa ketiga, tsunami kuasa ketiga, mereka cuma pakai tsunami. Okey. So benda ini yang saya cerita sudah berlaku. Okey. Now, saya tak bias ya. Kalau Anwar nak buat, silakan. Kalau Tun Mahathir nak buat, silakan. Kalau Hadi nak buat, silakan. Sebab kalau Muhyiddin nak buat, silakan. Because yang saya cerita ni untuk rakyat. At the end of the day, siapa buat pun dari belakang tabir, saya tak kisah. Asalkan benda ni ada, ianya akan wujudkan kerajaan kuasa ketiga. Ya.
ianya akan wujudkan kerajaan kuasa ketiga yang tidak terkongkong oleh mana-mana pihak. Ya, ini kepastian. Ya, alright. So sekarang saya buka kepada soalan jika ada soalan lah. Okey. Ada PHBN akan tumbang di no. Jangan anggap PHBN akan tumbang, ya. Katakan semua yang saya cerita ni tak didengari, tak dituruti, ya, oleh sesiapa. So ia berbalik kepada PHBN lawan perikatan, ya. Dan kalau kepimpinan perikatan tak ubah, satu, kalau ya, termasuk PAS, Bersatu dan Hala Tuju mereka tidak berubah dan mereka tidak berjaya tarik kumpulan Cina atas pagar, maka perikatan jangan cerita menang, dia tidak akan tubuh kerajaan. PHBN akan tetap menjadi kerajaan, melainkan berlaku boikot Cina besar-besaran, lebih besar dari Sungai Bakap dan Mahkota. Maknanya lebih besar dari 50%. Kalau boleh sampai 70% boikot Cina, itu confirm perikatan akan menang besar. Saya tak boleh nak beritahu betulkah tsunami Cina akan meningkat, boikot Cina akan meningkat ke tidak, itu saya tak tahu. Tapi frustrations are growing. Dan yang kedua, strategi-strategi yang digunakan memarahkan rakyat is not working. Contohnya sekatan-sekatan, semuanya memarahkan rakyat dan rasanya rakyat semua sudah buat keputusan. Sukar bagi kerajaan tarik pengundi Melayu dari perikatan, sukar bagi perikatan tarik undi Cina daripada pakatan. Namun tanpa perikatan buat apa-apa, sudah ada segolongan Cina dalam jumlah yang sederhana yang sudah pun mula menolak pakatan. So maknanya rakyat sudah buat keputusan dan secara majoritinya keputusan ialah tak puas hati dengan the status quo, iaitu kerajaan, dan tunggu masa, tunggu pilihan raya. Okey, tunggu pilihan raya. Now, persoalannya, yang duduk atas pagar ni, Cina ni, mereka kalau tak nampak sebab nak sokong perikatan, mereka akan duduk rumah. So perikatan takkan menang. So kena ada perubahan dalam perikatan. So saya dah beritahu, jika PRU 16 atas kedegilan perikatan ni, jika Anwar menang, dia kembali sebagai PM dan PHBN tubuh kerajaan, dan terbukti ianya disebabkan kedegilan PN, maknanya PN boleh kekal sokongan Melayu dia boleh kekal, tapi dia tak boleh bentuk kerajaan. PHBN sama ada akan kekal kedudukan dia atau naik sikit. Nah, saya akan tolak perikatan, bukan sebab saya sokong PHBN, sebab saya tahu they are useless. There is no point. Lebih baik awak berjuang dengan kumpulan yang ada akal untuk memperbaiki kumpulan itu, untuk berjuang benda-benda yang awak mahukan demi rakyat. Because you know, pemimpin sana dia ada kepentingan peribadi dan mereka akan gagal. So bagi saya tempoh penentu dia adalah PRU 16. Okey, saya bukan taksub, ya. So setakat sekarang saya memang condong ke arah perikatan. Tapi bila saya buat live-live macam ni, saya akan cerita dari tengah. Okey, melainkan perikatan bernasib baik dan boikot Cina terlalu besar. Bila terlalu besar, automatik perikatan akan menang besar. Okey, dia akan menang, dia akan tubuh kerajaan, ya. Tapi jika boikot sekadar 50% pun, saya dah buat satu video, saya dah buat analisa panjang, lebar, lengkap, ya. Awak scroll ke bawah dah, awak tontonlah, ya. Perikatan takkan jadi kerajaan, ya. Namun jika perikatan ubah, ya, ubah, macam mana nak ubah tu cerita lain lah. Takkan saya nak ulang dalam live, semua live nanti semua live jadi 2-3 jam, ya. Dia ubah, kepimpinan dia ubah, kepimpinan yang tak berpijak di bunyi nyata dah.
Saya tak suruh abaikan perjuangan agama, bangsa dan negara. Tapi jika dia ubah, ya, dan masa dah suntuk, dia ubah dan dia boleh tarik pengundi Cina atas pagar ini, maka Perikatan sememangnya boleh tubuh kerajaan. Okay, next question. Adakah Akta Lompat Parti akan digunakan jika MP mewakili parti ketiga? Tak timbul soal itu. Tak timbul soal itu. Sebab apa? Kalau kau dah menang bawa tiket parti kuasa ketiga, kemudian tiba-tiba contohnya Presiden parti kuasa ketiga beritahu awak, okey, esok akan berlaku undian ini, saya nak kau sokong. Kemudian kau kata, saya tak mau sokong. Okey, boleh tak dia pecat kamu? Tak timbul pun soal pecat. Nombor satu, kalau awak dipecat dari parti, awak tak payah kosongkan kerusi. Nombor dua, tak timbul pun soal awak dipecat ke awak digugur. In the first place, kamu tak pernah jadi ahli parti kuasa ketiga. Kamu hanya bertanding di bawah tiket parti kuasa ketiga. Now, saya beri satu lagi formula lebih mudah. Okey. Okey, itu tak apalah. Saya tak nak rumitkan live ini, saya beri dalam live lain, ya. So tak timbul pun soal undang-undang anti lompat. Maknanya undang-undang anti lompat yang sememangnya bagi saya tidak demokratik dan bercanggah dengan asas kepada semangat perlembagaan persekutuan sebelum dilakukan pindaan yang menguatkuasakan undang-undang anti lompat ini, ya, kita tak payah hiraukan. Tak payah hiraukan, ya? Dan MP-MP benar-benar akan menjadi wakil rakyat. Syam, boleh perjelas lagi kuasa ketiga? So awak scroll ke bawah dan awak akan jumpa tajuk-tajuk yang saya dah bincang benda ni, termasuk satu video tajuk dia adalah kuasa ketiga. So, jadi bagi mereka yang masuk lambat, jika anda hendak sokong, bolehlah anda pergi ke atas page ini dan tekan butang subscribe. Jumlah dia hanya RM3.9 sebulan. Tapi saya hanya cerita kebenaran. Kalau awak datang sini nak dengar saya serang, itu takkan terjadi, ya. Okay. Terima kasih, Hafiz. Okay. So, that's why I've been hinting for a long time to the Anwar government. Benda-benda yang dibuat, dia ikut pemikiran lama. Dia sekat sini, sekat sana. It's not helping you. Akhirnya, di US, benda ni mencetuskan gelombang tsunami kuasa ketiga. Oh, people made up their mind. Now, untuk ikuti politik US ni, bukan saya nak agung-agungkan politik mereka, tapi politik mereka teramat rumit. Sekurang-kurangnya kalau awak nak benar-benar fasih politik mereka yang mempengaruhi seluruh dunia. Jadi awak kena faham juga politik US, politik UK, politik Rusia. China saya tak berapa ikut, dan China pun very secretive, maklumatnya pun ditapis. Especially US, kamu kena ikut dan kamu akan dapat faham cara berfikir rakyat dia, cara politik mereka yang jauh lebih matang dari politik kita, tetapi pada masa yang sama juga jauh lebih kotor dari politik kita. Sekurang-kurangnya 4 jam sehari kamu kena dengar ucapan-ucapan, video-video, analisa-analisa setiap hari, ya, untuk jangka masa yang lama. Kemudian awak perlu faham cara electoral system mereka yang terlalu rumit, bagaimana ianya berfungsi. Baru awak akan dapat tahu watak-watak, cara politik mereka berubah, apa yang mempengaruhi rakyat mereka dan sebagainya, ya. Then you get a clear picture of how it works. Kalau contohnya kadang-kadang saya tak sihat, saya tertinggal 3 hari, ya, tak tonton sana sini, ikuti perkembangan, baca ni berkenaan perkembangan depa sana, kita memang ketinggalan lama, banyak, ya. Politik mereka bergerak begitu cepat dan begitu rumit, ya. So tapi saya dah lama ikut, ya. Because sometimes when I follow politics here, I feel my IQ is dropping.
benda-benda remeh yang dipermainkan di sini, sometimes I feel my IQ is dropping. So I like to analyze politics, so I tend to tune in to the American politics. Yeah. I really feel sometimes when I follow politics here, my IQ is dropping. So to avoid total collapse of my IQ, I tend to pay attention to foreign politics. Ya. Sini isu-isu merepek. Ya. Dua-dua ya. PH ya, untuk komen itu ya, dua-dua ya. Bukan not targeting anyone ya. Dan di situ saya juga nak tegur negarawan sikit yang saya sokong ya, dukung perjuangan dia. Tapi Tun pun perlu lakukan tanggungjawab dia untuk memberi kesedaran kepada rakyat untuk mematangkan pemikiran mereka. Tetapi dia juga terjerumus dengan politik semasa pada tahap yang sedang dimainkan oleh semua pihak. There is no effort by himself to awaken people to more mature politics. So saya boleh faham mungkin dia rasa susah ya, because you have a lot of orang-orang yang simple minded di sini. Tetapi at the same time he should have done his part, and he still should do his part sebagai negarawan ya. So I think Tun ialah negarawan yang saya sanjungi, tetapi he's not doing enough ya. Dan dia juga terlalu dengan perjuangan pekat semenjak PH menang, Melayu Islam, which is okay, tetapi dia tak balance dengan perjuangan-perjuangan lain yang penting. Okay. Kelakarlah IQ dropping dengan politik tempatan ya. Tapi jangan Regi tengah merujuk kepada Anwar. No, semua, even PH ke, Barisan ke, PAS ke, Bersatu ke, I feel when I listen to all of them, sometimes I feel my IQ is dropping ya. Semua ya. So when I feel my IQ is dropping, I tune in to American politics, British politics. Kau pergi dengar penghujahan di Parlimen Britain, kemudian kau akan rasa malu cara ya, percakaran di antara MP-MP kita. Semua ya, semua. Jangan sekali-kali fikir saya sedang menyerang PH ya. Semua. Awak akan merasa malu dengan percakaran MP-MP kita. Ya. Cara they try to block each other. I mean, I don't know. My IQ sometimes is dropping, and I won't be surprised. It did drop over the years. It did drop. Maybe because setahu saya, bila saya test IQ saya, korang ya, ada orang kata Regi ni selalu cakap besar korang ya. Kalau kau kenal perangai saya, I just say it, okay? Saya tak kisah orang fikir saya cakap besar ke kecil ke. Saya cuma kalau benda tu benar, saya cerita ya. Bila saya kata saya saintis, orang kata Regi cakap besar, I don't care if you think that I'm talking big, tapi itu hakikatnya. So the last I check, bila saya pernah pergi untuk Mensa, tapi saya tidak jadi ahli Mensa, saya buat IQ test. The last I check, I have a high IQ, okay? Tapi awak high IQ tak semestinya awak baik dalam bidang politik. High IQ, kadang-kadang orang high IQ dia betul-betul simpleton dalam politik, dia betul-betul naif dalam politik, seperti mana saya naif sebelum 2018 lah, dan selepas pun sikit-sikit naif lah. Doesn't mean you have a high IQ you are expert in everything, tapi awak boleh cepat belajar ya. So and lately I feel my IQ is dropping. So sebab itu saya cepat-cepat, okey lah, saya tak maulah serang sini serang sana, and I feel for what? Okey, awak berjuang, saya nak ini, saya nak itu, untuk perubahan. Siapa yang awak harap nak bawa perubahan tu? Pemimpin-pemimpin korang di perikatan kan. Okey, saya memang condong ke arah perikatan. Tetapi adakah pemimpin-pemimpin itu
menjiwai perjuangan anda. Sebenarnya tak. Mereka lawan-lawankan penyatuan kan. Awak berjuang penyatuan kan, penyatuan Melayu kan. Mereka boleh satu ke? UMNO dengan PAS. Bercakaran, ada syarat. Penyatuan ummah, kalau demi rakyat, mana boleh ada syarat? Itu masalah korang masing-masing. Kalau korang ada masalah, maknanya awak tipu ummah. Awak kata nak menyatukan ummah. Awak suruh ummah bersatu. Ummah dah nak bersatu, tapi awak tak boleh bersatu. So, masalah korang lah. Jadi, apakah penyelesaiannya? Berundur. Bagi orang yang boleh kerjasama, ambil alih. It's simple logic. So, bila benda tu, mereka tak boleh buat, I feel my IQ is dropping. So, saya tak nak lah bagi dia orang runtuhkan IQ saya. So, bagi saya, I don't give a damn lah. Kalau nak buat, buat. Kalau tak mau buat, jangan buat. Ya. Okay, salam Tuan Regi. Apa beza kuasa ketiga dengan gagasan sejahtera semasa PRU 14? Bagaimana? So, you see, kuasa ketiga ni boleh jadi gagasan sejahtera, boleh jadi parti yang dinamakan Parti Perpaduan, boleh jadi parti yang dinamakan parti A, parti B. Cuma, dia akan membawa kesan kuasa ketiga, iaitu satu, kuasa baru yang akan menarik rakyat. Itu je. Daud Musa, tunggu PRU 16 di Malaysia. Ya, memang boleh tunggu. But kalau kamu tunggu tanpa perancangan, ianya sesuatu penungguan yang membuang masa. Faham? So, kalau pemimpin-pemimpin sana tengah buang masa, maka penungguan awak, penantian awak, ya, dia jadi macam apa? Lagu UKIS lah, di sana menanti, di sini menunggu ke, di sana menunggu, di sini menanti ke, entah apa. Ya? Balik-balik, saya bila fikir benda ni, saya rasa IQ saya ni menjunam. Ya, tak maulah IQ ni menjunam kan. So, untuk kekalkan IQ ni, sekali-sekala saya kena layan lah benda-benda lain. Ya. Okay. That's why, bila saya baca, bila saya teliti strategi PH ni, saya nampak, well, at least it's interesting. Saya sokong ke, tak sokong ke, tapi mereka ada akal. Okey. So, ada lagi soalan? Hari ni ada mood sikit, saya jawab lah soalan. Kalau nak tanya, saya beri 1 minit lagi ya. Okey. So, ada 1-2 komen. Regi ni macam tahu semua. Saya tahulah bukan semua orang berfikir macam tu, tapi Regi ni semua. No, I just like to share. Saya suka share. Ya. Dan saya cerita benda kalau saya rasa betul, dan kalau ianya betul, especially about me, saya cerita je. Kalau ada orang rasakan itu cakap besar, ia mencerminkan cara pemikiran dan perwatakan orang itu yang suka berburuk sangka. Saya cuma cerita kalau ianya betul. Kalau dulu saya pergi for IQ test and I found my IQ was high, I will say it's high. Kalau awak rasa itu adalah menunjuklah kepada kamu. Saya cuma cerita. Ya. Tapi dalam konteks lah, bukan saya buka, saya buat live. Hari ni saya cuma nak beritahu korang, IQ saya ni dulu saya buat 10 tahun lepas dia tinggi. Okey, terima kasih, kita jumpa lagi. Itu lain lah, itu dah memang bukan bongkak, itu dah bodoh sombong. Ya. So dalam konteks, I just say, ya, kalau manusia dia ada tanggapan tersendiri yang serong terhadap anda, awak tak boleh halang. Sebab dalam sejuta manusia ada macam-macam ragam. Sebab itu pilihan raya takkan terjadi mana-mana pilihan raya di mana-mana dunia. Sejuta keluar mengundi, sejuta undi pilih satu. Tak ada. Sebab cara berfikir berbeza. Sebab itu ada demokrasi. Iaitu kalau demokrasi dari sudut sebenar lah. Sebab demokrasi yang diamalkan di banyak negara pun tidak begitu demokratik lah. Dari sudut sebenar, demokrasi ialah untuk meraihkan perbezaan bukan pendapat sahaja. Perbezaan semula jadi antara manusia. Dan menggalakkan perdebatan. Perdebatan untuk akhirnya mencari penyelesaian jalan tengah. Itu asas kepada demokrasi. Dan untuk itu perlu ada kebebasan bersuara. Bila dah kekang kebebasan bersuara, demokrasi dah terkubur. Okay? So these are basics. Alright? Tak ada lagi tak? Tak ada. Ya?
Dan if you don't evolve in your way of thinking, kalau awak tak berubah, evolve, tak ada evolusi dalam pemikiran, kalau awak takut kata, contohnya dulu awak serang Anwar, serang, kemudian tiba-tiba sekarang awak takut nak kata, ya saya tak sokong Anwar, saya sokong perikatan, tetapi ada benda yang Anwar lakukan betul, saya nak bersifat lebih pragmatik, saya nak, kalau awak takut nyatakan sebab apa, awak takut nanti orang kata, alah awak ni cakap macam tu sebab awak takut, atau awak cakap macam tu sebenarnya awak dah, kalau awak jenis takut untuk meraihkan evolusi pemikiran, ya, dan disebabkan terkongkong oleh persekitaran untuk cuba menggembirakan orang-orang di sekitar awak sehingga awak mengekang perkembangan minda awak sendiri, itu terpulanglah. To me, awak sedang, is very bad to do that. Raihkan evolusi minda, kerana kehidupan ini adalah satu perjalanan, satu penghijrahan ke arah mana? Awak kena balik kepada basic, ke arah air yang jernih. Dan kalau penghijrahan ini ke arah air yang jernih tidak disusuli, tidak diikuti dengan sentiasa peka terhadap keperluan untuk anda mencari, meneliti semula perjalanan agar awak sentiasa boleh perbetulkan agar ianya duduk di landasan kebenaran, maka awak mungkin sampai ke pintu kegelapan. You see, politik is not about PH. Apa yang saya sedar kebelakangan ni, it's not about PH or perikatan or barisan, it's about you. Sebab awak terlalu menonjol ke arah luar, awak terlalu fokus ke arah luar dan lupa untuk dapatkan pengajaran daripada benda luar itu. Sebab akhirnya ianya semua perlu ke arah dalam, pencarian dalam yang sememangnya berkait langsung dengan kebenaran mutlak. Ya? So, you have to know yourself better. Itulah perjalanan is about you dengan kebenaran mutlak. Ya? Tak kira awak kaji politik ke, awak kaji sains ke, awak kaji, awak repair laptop ke, awak repair handphone ke, awak kerja tukang masak ke, perjalanan itu adalah untuk awak menimba ilmu, menimba pengalaman, mencari kebenaran, memperbaharui iman, memperbetulkan landasan, menuju ke mana? Menuju ke air yang jernih. Ingat itu sentiasa. Dan kemudian kau akan berani ubah landasan. Ubah landasan untuk perbetulkan ke arah kebenaran. Bukannya tukar landasan kerana sebab luaran, iaitu sebab politik. Oh, mereka beri saya banyak ni, saya nak pergi sana. Mereka beri saya banyak tu, saya nak pergi sana. Itu lain. Ya? Ni saya dah beletir ni. Kelakarlah IQ drop. Okey. So, kalau tidak ada apa-apa lagi, kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.